pelancongan Langkawi masuk. Esok ada hari ini, and then lari after that. Diharapkan kehadiran Tan Sri Yasin. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan hadirin berkumpul, dan majlis ini bagi membangunkan. Pertamanya ucap terima kasih kerana pada petang ini dapat kesempatan untuk datang ke Langkawi. Kebetulan waktu Langkawi baru dibuka semula untuk sektor pelancongan ini, dan berpeluang untuk berjumpa dengan wakil-wakil industri perhotelan dan juga pengangkutan pelancong dan sebagainya di sini. Rahmat Tan Sri, saya Azri Rosli daripada Persatuan Hotel Bajet dan Bisnes Malaysia. Homestay sekarang di Pulau Tubor lah, macam Langkawi pun sama je. Sebab kita tengok memang Tan Sri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati. Dan juga keputusan yang dibuat pada masa itu adalah untuk menggunakan travel agent. Penggunaan agent itu kalau faktor yang baik. Okey. Pun tutup lagi. Kita masuk dapat sikit. Sekejap Alright. Okay, ready. Yeah. Whatever my Datuk Ainon yang, tapi cuma nak pertamanya ucap terima kasih kerana dapat berjumpa pada petang ini. Saya hadir ke Langkawi lah kebetulan pada hari pertama Langkawi dibuka sebagai gelembung pelancongan. Inilah satu yang telah pun diputuskan sewaktu saya menjadi Perdana Menteri mempengerusikan mesyuarat Majlis Pemulihan Negara yang lalu, yang mana kita dapati bahawa untuk Langkawi ini kita yakin dia boleh dibuka bila mana jumlah besar daripada penduduknya sudah mendapat suntikan vaksin lengkap. Tadi diberitahu hampir 94% penduduk Langkawi sudah pun diberikan vaksinasi 2 dos. Jadi sebab itulah majlis telah memutuskan awal tarikh efektif ialah pada hari ini Langkawi dibuka sebagai satu destinasi pelancongan yang utama di negara kita ini mulai pada hari ini. Dan laporan yang telah diberitahu pada saya oleh Ketua Pegawai Eksekutif LADA tadi, pada hari ini saja beberapa puluh penerbangan daripada dalam negeri sudah pun sampai ke Langkawi, dan juga bot-bot feri yang telah pun datang daripada seberang sana ke sini pun sudah membawa ramai pelancong-pelancong tempatan. Jadi ini satu petanda yang baik, dan sebab itu yang juga telah kita putuskan dulu supaya Langkawi boleh dibuka untuk pelancong daripada luar negara. Ya. Tapi mungkin kerana dibagi ruang untuk dalam negeri dulu, yang ini kita akan susuli nanti dengan pihak MKN bila mana dia sudah agak tersedia, maka pelawat-pelawat dan pelancong daripada luar negara boleh mengambil penerbangan secara chartered flight dan turun ke lapangan terbang Langkawi ini dalam tempoh masa yang tidak berapa lama lagi. Saya kira kalau itu dapat dilaksanakan dengan bersegera,
dengan mereka juga sudah pun mendapat suntikan 2 dos dan beberapa peraturan-peraturan yang lain boleh dilaksanakan, maka ini akan dapat menarik lebih ramai pelancong antarabangsa datang ke Langkawi. Bila mereka berada di sini, ikut keputusan kita dulu, mereka tidak lagi perlu di kuarantin. Tapi kalau nak kuarantin, tak ada mana lah datang sini kan. 14 hari kuarantin. So that is the reason MKN waktu kita bersidang dulu buat keputusan tak perlu di kuarantinkan. Soalnya bila masakah tarikh penerbangan chartered flight itu boleh dibenarkan masuk ke Langkawi dalam tempoh yang terdekat ini. Ini satu usaha yang saya fikir memang kita di peringkat Majlis Pemulihan Negara akan berikan perhatian. Kerana sektor pelancongan adalah sektor yang paling terjejas disebabkan oleh kerana pandemik COVID. Saya tak payah nak nyatakan satu persatu, tapi disebabkan itu maka pendapatan daripada hasil pelancongan kita menguncup dengan begitu ketara sekali. Jadi dengan cara sekarang ini kita harap dia akan hidup balik. Sebab tu tadi saya berpeluang mendengar daripada wakil-wakil industri perhotelan, homestay, pemandu taksi, berbagai kategori besar dan kecil tentang masalah-masalah mereka yang saya fikir wajar kita halusi dan kita teliti. We have to take very serious interest into what they have in mind to try to resolve some of the problem, extend whatever assistance that is needed by them so that this industry, the tourism industry, can start growing again or recover as soon as possible. Jadi itulah yang saya nak sebutkan di sinilah pada hari ini. Tadi ada dalam dialog tu ada menyebut, Pemain Industri ada menyebut kebenaran, surat kebenaran pada pihak polis menyukarkan terutama pelancong yang menggunakan jalan darat. Ya, itu sebabnya dia ada kaitan dengan soal apa keputusan telah dibuat oleh MKN yang tidak lagi boleh membenarkan rentas negeri. Kerana di beberapa buah negeri dia belum capai tahap immunity, herd immunity yang ditetapkan. Tapi saya jangka bila mana bulan Oktober ni, yang kehadapan ni sebahagian besar negeri-negeri sudah beredar ke fasa 2 dan fasa 3. Ya, saya jangka waktu itu Majlis Keselamatan Negara ataupun Jawatan Kuasa COVID Kebangsaan yang dipimpin oleh Perdana Menteri akan meneliti semula untuk membenarkan warga negara kita, rakyat kita bergerak daripada satu tempat untuk menjalankan apa saja urusan-urusan mereka setiap hari, sama ada melibatkan sektor perniagaan, sektor pelancongan, sektor pengangkutan, sektor perkilangan dan sebagainya itu. Apa yang penting ialah supaya kita nak lihat proses pemulihan kita itu cepat. Kita tak boleh delay kerana kita telah menanggung kos yang terlalu mahal dalam tempoh lebih setahun yang lepas disebabkan oleh pandemik. Walaupun masalah pandemik masih ada, tetapi lebih agak terkawal. Vaccination is the answer to finding ways and means to manage the pandemic better. Sebab itulah kita akan usahakan seberapa yang baik untuk kita menangani masalah-masalah yang berbangkit ni. Lagi? Tapi juga berkenaan dengan bankruptcy yang ceiling tu mungkin akan dinaikkan tu, usaha supaya kita dapat. Ya, itu ada dikemukakan oleh ramai pengusaha-pengusaha kecil dan juga sederhana, kerana di dalam akta kebankrapan tu dia dulu ada had. Bila sudah mencecah had itu, maka dia tak boleh lari daripada kes, dia akan menjadi bankrupt.
Jadi kita cadangkan supaya dia punya ceiling itu dinaikkan. Kalau tak silap saya lah, but please check. It used to be 500,000 dan going to raise to 1 million. So that jangan orang tu mungkin 700-800 ribu pun dah jadi bankrupt. Jadi ini untuk memberikan peluang kedua bagi mereka-mereka yang menghadapi masalah genuine bankruptcy itu pulih. Sebahagian besar inilah kena menanggung beban pandemik yang menyebabkan perniagaan mereka rugi. Mereka terpaksa menanggung hutang yang besar yang tak boleh diselesaikan. Dan bila dah nak pulih balik ni, kalau mereka masih diletakkan dalam kategori bankrupt, maka mereka tak ada peluang untuk nak orang kata kembali semula menjalankan perusahaan mereka. Alright. Saya melihat pada sasaran yang diletakkan Menteri tadi, 30,000 saja untuk bulan ni dan 200,000 menjelang September nanti. Dan saya melihat macam mana? Ya, itu satu yang agak konservatif. Ya, kerana saya sedar di peringkat awal ni banyak perkara-perkara yang perlu dihalusi. Tetapi saya jangka bila mana level of confidence di kalangan pengusaha-pengusaha itu agak meningkat, dan juga kemudahan-kemudahan yang disediakan itu akan kembali boleh digunakan oleh pelancong-pelancong. Apalagi penerbangan daripada luar negara itu akan dibolehkan untuk masuk ke sini, maka peratusan ataupun kadar yang dijangka awal tu mungkin boleh berubah. Yang kita harap lebih besar daripada itu. Kerana di Langkawi pun kapasiti hotel pun berapa ribu? 12,000 bilik. 12,000 bilik kita ada di Langkawi. So you have that 12,000 room, I think, but InsyaAllah mungkin lebih banyak lagi hotel-hotel baru akan dibina bila mana keadaan sudah bertambah baik lagi. Alright, thank you.